Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Kami dari kumpulan 15 insyaAllah akan membentangkan tajuk berkenaan amalan sihir. Okay, next. Okay, nama ahli kumpulan kami ialah yang pertama Ahmad Ma'arif bin Baharudin, yang kedua Muhammad Afdaluddin bin Muhammad Nazri, yang ketiga Muhammad Haziq bin Nur Kamil, yang keempat Danish Iskandar bin Halim, dan yang kelima Muhammad Azizi bin Busra. Okay, next. Okay, seterusnya insyaAllah saya akan mulakan. Definisi sihir iaitu dari segi istilah ialah satu perbuatan menyakiti atau mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang disihir secara tersembunyi iaitu ghaib, yang melibatkan makhluk halus dan dilakukan di luar hukum alam bagi mencapai tujuan tertentu. Okey, bagi Ibnu Manzur pula, sihir ni dia ialah amalan yang dengannya mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuan darinya. Okey, pada pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pula, sihir bermaksud ikatan-ikatan, jampi-jampi, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Okay, next. Okay, seterusnya, dalil Al-Quran tentang sihir dan penggunaan jampi iaitu ruqyah. Okay, dalil tentang sihir ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yakni dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan. Okey, dalil bagi ruqyah pula, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, yang bermaksud dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Surah Al-Isra ayat 82. Okay, next. InsyaAllah saya akan sambung apa yang telah dibentangkan oleh Ahmad Arif. Okey. Yang pertama, bagaimana cara penyihir menimbulkan kesan kepada badan kita? Okey. Cara penyihir menimbulkan kesan tersebut adalah yang pertama, melalui makanan atau minuman, iaitu orang yang akan disihir tersebut harus memakan atau meminumnya agar pengaruh sihir tersebut masuk ke dalam badan dia. Yang kedua pula adalah melalui perantaran tanah yang ditabur di jalan yang akan dilalui oleh orang yang akan disihir tersebut. Jika orang tersebut melangkahinya, maka mangsa yang terkena sihir tersebut akan menerima sihir tersebut. Yang ketiga, melalui rambut, kuku, baju yang ada peluh orang yang akan disihir tersebut. Ini termasuk bahan yang boleh ditampal, ditanam, ditusuk, dibalikkan patung, ditanam atau dimasukkan ke dalam sungai atau laut. Jin hamba kepada tukang sihir mengenali orang yang akan disihir dengan bau peluhnya itu sendiri. Yang keempat pula adalah melalui angin yang diseru dan dipanggil nama orang yang akan disihir tersebut. Seterusnya, tanda-tanda orang yang terkena sihir. Tanda-tanda umum disihir adalah pening kepala yang berpanjangan terutama pada waktu senja. Yang kedua, mimpi yang menakutkan. Yang ketiga, sakit dada dan resah menjelang senja. Yang keempat pula adalah sakit di dalam perut bagaikan dipulas urat perut atau terasa bagaikan ada benda yang bergerak di dalam tubuh. Dan sering terasa bagai ditusuk di perut. Macam contohnya macam dalam perut tu kita rasa macam ada jarum-jarum tercucuk. Okey, seterusnya adalah yang kelima, mula nampak alam gaib. Maksudnya kat sini adalah nampak makhluk-makhluk halus. Yang keenam, berlaku perkara yang pelik di sekitar, umpamanya berbau kemenyan, hanyir, wangi dan sebagainya. Yang ketujuh, berlaku sakit yang tidak diketahui punca. Yang ke-8, terdengar suara-suara yang memanggil namanya. Yang ke-9 pula adalah pening atau pengsan apabila dibacakan kepada mangsa tersebut ayat ruqyah.
Okey. Seterusnya adalah kedudukan sihir di dalam Islam. Sihir ni tergolong dalam kejahatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya merupakan perkara yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syaitan-syaitan yang melayani dengan syarat harus melakukan syirik dan kekufuran. Maksudnya kat sini uh, tukang sihir tu pembantunya adalah syaitan dan syaitan tu dia akan membantu tukang sihir tu untuk menyihir orang yang dia nak sihir tersebut. Seterusnya, syaitan membawakan api pemusnahan sama manusia. Seperti yang kita tahu, syaitan ni sentiasa menimbulkan perasaan marah dan perasaan benci untuk manusia ni saling berbunuhan antara mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah tukang sihir berupaya menyesatkan manusia dengan menghadirkan jin. Seterusnya adalah pendapat ulama tentang sihir. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ia menyebutkan bahawa sihir itu adalah mantra dan buhul-buhul yang dapat berpengaruh pada jiwa dan fizik. Ada yang dapat menyakitkan dan ada pula yang dapat mematikan atau yang menceraikan suami isteri. Menurut Ibnu Qudamah pula, pendapatnya adalah sihir itu mempunyai wujud. Di antaranya ia boleh membunuh, membuatnya sakit, membuat seorang itu tidak mampu menggauli isterinya dan ada yang menceraikan suami dengan isterinya. Menurut Al-Gharib pula, sihir ini mempunyai beberapa erti iaitu halus dan samar. Sekian daripada saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menyambung kepada satu topik yang seterusnya iaitu kisah sihir dalam Al-Quran. Okay, yang pertama, kisah di mana dalam surah Al-Baqarah iaitu ayat 102 mengisahkan tentang dua malaikat iaitu Harut dan Marut. Mereka dijadikan bertugas untuk menentang tukang sihir yang jahat pada ketika itu. Sihir yang telah diajar kepada mereka juga ialah merupakan sihir untuk memisahkan hubungan antara suami dan isteri. Malaikat Harut dan Marut juga mengajarkan kita betapa bahaya dan kufurnya amalan sihir ini kepada kita. Sihir memisahkan suami dan isteri ini juga telah diajarkan di negeri Babil. Sebagaimana kita tahu, terdapat dalam beberapa mentera lama yang tertulis dalam bahasa Sumari, iaitu bahasa kuno. Okay, seterusnya ialah di dalam surah Taha pada ayat 63 hingga 69. Di dalam surah ini, Nabi Musa diberi mukjizat untuk menentang tukang-tukang sihir jahat yang bekerja bersama dengan Fir'aun. Pada masa itu, Fir'aun ini merupakan antara ketua-ketua bagi kaum-kaum di sana. Setiap Nabi pada ketika itu dikurniakan mukjizat yang merupakan lumrah di kalangan umatnya. Okey, yang ketiga pula ialah kisah mengenai tentang tahta Ratu Balqis semasa zaman Nabi Sulaiman. Pada ketika itu, zaman Nabi Sulaiman yang dapat dipindahkan menggunakan sihir dengan sekelip mata oleh sejenis jin, seperti mana yang diceritakan dalam surah Al-Nam ayat 38 hingga 42. Okey, yang terakhir pula adalah mengenai sihir dalam surah Al-Falaq yang diturunkan setelah Nabi disihir oleh seorang Yahudi Arab. Okey. Terima kasih. Seterusnya sejarah amalan sihir. Yang pertama, pada zaman Nabi Musa AS, masyarakat yang hidup pada zaman Nabi Musa merupakan masyarakat yang mempunyai kehandalan dalam penggunaan ilmu sihir ni. Di mana sejarah telah membuktikan bahawa kisah Fir'aun ni menggunakan kehandalan ilmu sihir ni untuk menentang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Musa itu sendiri. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam Al-Quran, di mana maksudnya bawalah kamu kepadaku segala ahli sihir yang handal. Yang mana Ibn Abbas telah menafsirkan ayat ini, yang mana Fir'aun mendapat mengumpulkan pakar-pakar ahli sihir selama 72 orang dengan menukarkan tongkat menjadi ular. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan satu kelebihan kepada Nabi Musa AS dengan mukjizat yang mana Nabi Musa dapat menukarkan tongkat kepada ular, yang mana ular tu lebih kuat daripada ular yang dia tukarkan oleh Fir'aun itu sendiri. Baik, seterusnya ketika pada zaman Nabi Sulaiman AS, kisah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang mana ditafsirkan oleh Al-Tabari, yang mana syaitan tu telah naik ke langit. Kemudian syaitan ni mencuri dengar dan juga mengintai mengintai akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat tentang hal dunia. Antara berita dia adalah kematian manusia, penurunan hujan dan kelahiran manusia. Mana kemudian selepas pada itu mereka ni dia sampaikan berita-berita tersebut kepada ahli nujum mereka, kemudian kepada seluruh manusia. Dan difahamkan selepas berlakunya kejadian-kejadian itu,
Saya ringkaskan ya, selepas berlaku kejadian-kejadian itu, maka orang ingat yang syaitan ni mempunyai sihir, mempunyai kehebatan yang mana dia tahu perkara-perkara yang akan berlaku. Betul, selepas pada itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan, yang terakhir sekali itu selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Sulaiman untuk menangani masalah tersebut dengan mengutip dan mengumpulkan semua kitab-kitab yang dikatakan sihir itu ke dalam sebuah peti, kemudian baginda menanamnya di bawah tahta baginda. Seterusnya, baik, sejarah pengamalan sihir ini juga berlaku pada Nabi Muhammad SAW, yang mana saya ringkaskan juga, yang mana Nabi Muhammad ni pernah disihir oleh seorang Yahudi yang tinggal di Madinah, yang mana diriwayatkan dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, yang mana Nabi Muhammad waktu ni dia rasa khayal. Kemudian selepas rasa khayal tu dia, kemudian telah datang kepada Nabi dua orang malaikat yang mana mengkhabarkan kepada baginda yang bahawa baginda telah disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Jadi sejarah ni mengatakan bahawa sihir ni bukan berlaku pada zaman moden sekarang, tapi berlaku pada zaman nabi-nabi yang terdahulu. Jadi seterusnya, itu je daripada saya. Seterusnya, seterusnya jenis-jenis sihir. Slide seterusnya. Slide seterusnya. Sihir yang pertama ialah sihir penunduk. Yang bermaksud sihir penunduk ini digunakan bagi memaksa seseorang supaya merasakan rangsangan nafsu yang tidak normal kepada seseorang individu lain, sama ada melalui aspek fizikal dan juga emosi. Seseorang yang menjadi mangsa sihir penunduk akan sentiasa teringat seseorang dan merasa rindu yang teramat sangat. Yang kedua, sihir pukau. Sihir ini pengamal ilmu pukau secara tidak langsung, kita telah berhubung dengan jin, iblis dan syaitan dengan matlamat menguasai dan menggoda seseorang untuk menyempurnakan niat jahat. Kegiatan pukau ini berlaku melalui perantaraan jin ke atas mangsanya yang memungkinkan mangsa itu tewas dan tidak sedarkan diri. Pukau juga akan menyebabkan seorang hilang deria yang sebelum ini berfungsi dengan normal sehinggalah dia berada di dalam keadaan luar sedar. Slide seterusnya. Yang ketiga, sihir lumpuh. Sihir jenis penyakit yang mampu menyebabkan seseorang hilang keupayaan menggunakan anggota badan dengan betul dan bebas. Ini akan menyebabkan seseorang itu tidak berupaya menggerakkan anggota badan sendiri walaupun disahkan berfungsi dengan baik oleh pihak hospital. Yang keempat, sihir pengganggu perkahwinan. Dalam kes sihir kategori ini, sihir ini boleh digunakan bagi menyebabkan seorang itu merasakan dirinya tiada keperluan untuk berkahwin walaupun sudah ada yang cuba memingkatnya, khasnya bagi golongan wanita. Bagi pasangan yang sudah berkahwin pula, sihir ini mampu membuat kita rasa benci atau kurang senang melihat pasangan kita sendiri. Slide seterusnya. Seterusnya, sihir pengikat. Sihir mengikat seringkali digunakan bagi menyerang pasangan lelaki dan wanita yang berkahwin melibatkan alat sunat mereka. Ahli lelaki yang diserang akan mendapati alat sunat agar berfungsi dengan baik setiap kali cuba bersama dengan isterinya. Bagi wanita pula, serangannya boleh datang dalam pelbagai bentuk, antaranya pendarahan yang hanya berlaku ketika cuba bersama, diserang rasa cemas dan takut sehingga kedua-dua peha, atau mampu juga terbentuk daging yang menutupi lubang faraj. Seterusnya, sihir hilang ingatan atau gila. Mangsa yang diserang sihir ini akan gemar melakukan perkara aneh seperti suka menjerit-jerit dan meracau, malahan ada yang bercakap dalam bahasa yang tidak diketahui. Slide seterusnya. Sihir pendarahan. Sihir pendarahan akan digunakan bagi menyerang perempuan yang dibenci atau kurang digemari sehingga menyebabkan dia mengalami pendarahan luar biasa. Seterusnya, sihir penutup rezeki. Selalu digunakan apabila wujudnya persaingan dalam perniagaan. Sihir penutup mampu digunakan dalam beberapa kaedah yang berbeza seperti menutup peluang persaingan berniaga. Masa sihir penutup ini akan mendapati perniagaan mereka mempunyai bau busuk tanpa ada punca, dan yang paling sering terjadi ialah kedai mereka dilihat tidak beroperasi sedangkan setiap hari mereka tidak pernah culas berniaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.